dari dari sesuatu yang nyata kepada sesuatu yang mungkin mistik ya. Daniel tak nampak jalan pulang, dan Pandangan Gelap kita cerita tentang Muhammad Daniel Hakim, dan ini dipaparkan bersama dengan isterinya Puteri Nik Bazlin Amir yang amat risaukan suaminya yang telah hilang selama 2 hari. Sofia, kalau lelaki awak hilang 2 hari, apa awak nak buat? Oh, saya risau. Memang saya akan call dan call dan call. Dan kalau kita tidak berada dalam situasi mereka, tapi kita ingin tahu secara teknikalnya apa yang berlaku dan apa yang dilalui oleh Muhammad Daniel sendiri, kita akan terus membawa anda tuan-tuan perempuan bersama dengan Abang Nas bersama saya juga ke sofa kerana kita ada mereka. Terus bersama kita di sini. Assalamualaikum. Okay, kita silakan muslimah bersama dengan muslimah. Assalamualaikum Cik Daniel. Okey, nampak semakin pulih alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nampak macam pucat-pucat sikit ni memang daripada alam nyata, betul saya. Betul Saya Muhammad Daniel. Macam nak pegang sekejap aja. Betul. Ada nyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, mungkin kita nak mulakan, kita banyak membaca artikel-artikel dan sebagainya. Betul banyak perspektif. Dan boleh kita mulakan dengan Diana sendiri ya. Yang okey, mungkin mula dengan Ain dulu sebab kita kerisauan sebagai seorang isteri, sebagai keluarga ni kan. Bila mula-mula berlaku, bagaimana puan nak ceritakan sedikit bila last berhubung, bila rasa perasaan tu macam dah mula takut dah ni, suami tak ada ni, dah hilang. Okey, first tu selalu dia memang dah biasa balik naik train. Okay. So hari Rabu petang tu saya memang akan contact dia setiap petang, macam tanya bila nak balik semua kan. So last saya contact dia pukul 6.30 petang hari Rabu. And lepas tu dia dah tak reply message lah. Tapi saya fahamlah, tak apa, dia mungkin kerja. So saya pukul 7 tu saya contact balik. Dah gerak ke? Sebab before tu dia kata kat saya nak gerak pukul 7 macam tu. Daripada office lah. Okey. So dah call saya, dia tak balas mesej, saya call dia. Call banyak kali tak angkat. Lepas tu waktu tu dah 1 tick dia punya phone. So saya pun macam positive thinking lagi sebab mungkin bateri dia mati. So saya pun tak apalah, tunggu sampai keep calling lah dalam masa yang sama kan. So saya tunggu sampai pukul 11.30 malam sebab train lah 11.30 malam. So saya tunggu, tak ada berita juga. Pukul 12 lebih, pukul 1 lebih dia tak balik, tak sampai rumah. Saya pun contact lah kawan-kawan dia yang dia biasa jumpa. Kawan office dan juga kawan luar lah. Lepas tu diorang kata Daniel dah tak ada kat office dan tak ada dengan diorang. Tak ada. Sejak pukul berapa? Memang office kata dia keluar office dalam pukul 7 lebih. Daripada office dia keluar. So dah 7 lebih dalam pukul 7 macam tu lah. Range tu lah. Sebab diorang pergi syuting kan. So diorang tak, agak-agak diorang balik office tak ada macam tu. So bila dapat hubung balik tu selepas 2 hari? Ya betul, dan lepas 2 hari. Saya bayangkan dah buat laporan polis dan sebagainya. Ya betul, dah buat laporan polis. Sebab kalau kita tengok kronologi je, betul lah 7.30. Kawan-kawannya Daniel kata dah keluar dari office dan CCTV pun menunjukkan awak sampai di stesen dalam pukul 8 gitu. Ya, macam tu. Jadi kita ambil daripada sana, jurus sampai ke stesen LRT itu terus ke kereta atau bagaimana? Saya sampai kat MRT Sungai Buloh. So daripada MRT Sungai Buloh tu saya parking kereta dekat yang berbumbung. Okey. So saya berjalan nak pergi ke kereta. So waktu tu sebenarnya ada rasa macam pening tau. Pening Yes, ada sikit pening. Tapi saya ni jenis orang yang bersangka baik, optimis. Sebab saya fikir saya tak makan lagi. Okey. Jadi saya pun tak hiraukan lah. So saya pergi ke kereta dan rasa ada macam something atau someone follow daripada belakang. Waktu dekat tingkat 5 dekat parking berbumbung tu. Okey. Dan macam saya cakap, saya ni jenis yang bersangka baik. Kita umat Islam percaya benda tu wujud. So kita ingat dia saja je lah nak kawan-kawan kan. So kita berbiarlah halo-halo kan. So saya pun pergilah kat kereta. Saya pergi kat kereta. Saya pun keluar daripada kawasan parking berbumbung tu. Berjalan je, kalau siapa yang familiar dekat kawasan Sungai Buloh tu ada restoran Muhammad Chan. Okay, dekat kawasan situ macam kedai lot kedai. Dekat kawasan situ kepala saya jadi pening yang teramat. Sampai saya kena berhenti sebab saya takut saya aksiden ke apa. Dekat restoran tu lah? Ya, so saya berhenti kat restoran kat kawasan lot kedai tu untuk berehat sekejap. So saya matikan enjin. So bila saya matikan enjin, saya tertidur dan saya tersedar, saya tengok saya nak kena balik lah sebab Puteri tak makan lagi. So saya pun nak makan. So saya nak start enjin kereta, saya nak keluar daripada kawasan tu. Waktu tu yang saya tak nampak, macam saya tak nampak tahu jalan keluar tu. Keluar daripada kawasan lot kedai tu. Jadi maksudnya macam mana? Gelap. Okey, waktu tu
kawasan saya nampak real, nampak jalan raya, nampak bangunan, jelas. nampak kereta jelas macam kita sekarang ni. Okey. Cuma saya dah datang situ banyak kali. So depan Muhammad Chan tu dia ada keluar ke jalan raya besar. Tapi jalan tu saya tak perasan, saya tak nampak. Tapi dalam keadaan kepala yang saya tengah sakit, saya fikir saya terlepas pandang. Jadi saya buat satu round lagi nak keluar. Bila saya round kat belah belakang, saya sampai kat blok belakang. Waktu tu yang tiba-tiba pandangan saya jadi macam gelap. Dia jadi macam makin menggelap, macam pitam. Macam kita pitam makin menggelap. Just kali ni dia lain sebab bukan saya yang mata saya yang jadi makin lama makin gelap. Luar Keadaan kereta, luar. yes, dia macam makin lama makin gelap, dan jadi pitch black daripada depan, belakang, kiri, kanan, bawah. So saya stop kereta tu sebab saya takut. Saya tak tahu ke mana lah, takut lah kan. Jadi saya berhenti kereta, saya mati enjin, dan daripada situlah saya terperangkap kat dalam kereta, saya tak keluar. So awak ada dalam lot tu lah juga ya? Saya rasa mungkin saya dalam lot tu lah. Just saya tak tahulah. Pada ketika itu, mungkin dalam keadaan sedar tak tahu apa realiti yang bukan. Ada terdetik nak terus menghubungi isteri, mendapatkan pertolongan ke? Adakah terdetik apakah yang menghentikan Daniel daripada melakukan sesuatu? Atau hubung isteri? Okey. Mesti saya terdetik bila nak call kan. Satu benda yang pelik, sepanjang timeline saya kat dalam tu, phone saya memang tak ada line langsung. Tak ada line? Memang pangkah. Saya call tak dapat. Saya message pun tak lepas-lepas. Saya WhatsApp lah. Call masuk pun tak. Memang senyap phone saya. Tak ada bunyi apa-apa. Waktu gelap tu pukul berapa itu? Okey. Saya start gelap tu, waktu saya start rasa yang saya gelap tu dalam pukul 8 macam tu lah. Okey. Yang dia jadi macam pelik cerita saya ni, saya keluar malam. Okey. Saya masuk, saya panggil dunia tu lah ataupun keadaan tu lah. Malam. Tapi bila saya keluar balik dari tempat tu pun malam. Dan bila saya dah jumpa dengan isteri, wife, saya rasa sangat penat, sangat lapar. Sangat penat, sangat lapar. Dan saya pun tanya wife, "Bi, kita hari ni hari apa eh?" Dia kata hari Jumaat. Dia kata, "Air hilang hari apa?" "Hari Rabu petang." Okey. So hampir 48 jam. Saya ingat sehari je air hilang. Saya ingat 8 jam, 12 jam macam tu je air hilang. Okey. Rupanya dah 2 hari dah. Dan ada beberapa artikel yang menunjukkan beberapa perspektif yang berbeza. Ada yang tunjuk teknikal pukul 8 keluar berdasarkan catatan tak syenggu dan sebagainya. Ada lagi satu yang mengatakan awak tak dapat keluar ataupun awak keluar tetapi dihalang lembaga hitam. Jadi kita nak clarify kan, kita nak mengesahkan apa sebenarnya yang awak lalui itu supaya ialah kita faham dalam tempoh 48 jam lebih kurang tu apa yang menghalang atau menghentikan awak daripada mendapatkan bantuan di luar sana. Okey. Sepanjang dalam tu ada beberapa peristiwa lah yang berlaku yang saya duk fikir sampai sekarang. Antara ni yang pasal mention lembaga hitam tadi. Memang saya dalam kereta tu, saya duduk seat belakang dan akan ada sentiasa satu lembaga hitam yang tinggi, yang badan dia agak besar. Dia akan sentiasa intai daripada tingkap cermin kereta. Belakang, depan, kiri, kanan. Dia akan sentiasa intai. Dia kejap, saya duduk belakang kan, tiba-tiba dia keluar. Dia tengok dalam kereta. Lepas tu dia tengok sini, lepas tu dia tengok di depan. Dia akan sentiasa, macam dia sentiasa ada di keliling kereta. Itu je lah satu benda makhluk yang saya nampak. Jadi awak tak boleh keluar daripada kereta Saya tak tersebut? boleh keluar. Saya fahamkan kereta kunci Kereta tu tak boleh nak buka langsung. Tak boleh Tapi ada satu time tu saya dapat buka juga. Saya keluar kereta. Tapi kita tengok semua gelap, kita tak tahu nak pergi mana, and kita sendiri pun takut. Jadi saya pun masuk dalam kereta lah. Saya pun tutup sebab ketakutan yang melampau. Okey. Tapi satu benda yang pelik, saya dengar suara orang. Saya dengar bunyi kereta, saya dengar bunyi motor. Just saya tak nampak apa-apa. Seperti gelap? Yes, gelap. Dan saya panggil pun tak ada siapa yang respon. Puan Putri, bila Daniel dah pulang, suami dah pulang, ada tak membawa ke jumpa doktor ke klinik ke untuk melihat ialah keadaan? Ada bawa. Apa yang doktor cakap? Ada. Tapi sebab masa jumpa tu pun dia tak ada apa-apa lebam di badan dia. So doktor pun cakap dia okey, tak ada apa masalah. Tak mungkin dari segi ketekanan di kerja dan sebagainya. Okey. Itu benda pun saya nak clarify juga. Saya bekerja di PJ, company
yang ada bos yang sangat baik. Walaupun saya dalam industri, saya video editor, ada bisnes juga, and saya pun part time mengajar juga dalam bidang saya. Tapi alhamdulillah saya tak adalah tekanan kerja sampai saya nak lari. Orang panggil healing kan. Healing baik saya bawa dia pergi Langkawi ke apa kan. So saya memang saya adalah orang muda yang dulu pun berfikiran benda ni wujud, tapi mustahil lah tiba macam mana ada benda-benda macam ni berlaku dah zaman sekarang ni. Tapi once dah kena dekat diri sendiri, then you know benda tu sebenarnya kat tengah pekan pun boleh jadi. Kan? Sebab kita dengar kat hutan kan. Tapi pernah tak rujuk sepanjang Dengan 48 ustaz. jam ni dengan seorang yang lebih arif seperti seorang ustaz atau di mana-mana Al-Fadhil di luar sana? Ada. Habis saya dah keluar dah selamat dah alhamdulillah. Saya pergi jumpa dengan kenalan-kenalan. Dia pemandikan dengan air limau, air bidara dan sebagainya. And Ada jumpa apa-apa? dia tak adalah benda yang heavy sangat, tapi apa yang saya macam terkena tempias lah, right? Hari kedua atau hari ketiga sampai hari ni actually badan saya agak lemah. Semalam demam. Tak ada ekstrim saya melompat ke apa tak, just lemah. Trauma daripada badan. insiden tersebut lah. Dan saya akan keep saya tak boleh tidur dalam gelap. Sekarang ni saya tak boleh tidur dalam gelap sebab dah bergelap kan. So lampu, ada fobia-fobia yang menyusul sebaliknya. Benda tu efek. Jadi dengan sebagai seorang isteri lah, dengan apabila mendengar seorang yang disayangi melalui sesuatu seperti ini, apa tu reaksi pertama Puan Puteri? Saya sangat terkejut dan tak sangka sebab saya tak expect pun dia termasuk alam lain ke apa. Sebab sebelum ni dia pernah je tolong orang kat MRT tu hantarkan. Masa terjumpa dalam train, tolong pakcik-makcik hantar ke rumah. Saya first thinking dia tak balik tu, saya ingat dia tolong hantarkan siapa-siapa kan. So bila first dengar dia cerita, saya terkejut lah, sangat terkejut. Macam tak sangka benda tu. Baik. Diana, kita mengharapkan pemulihan yang secepat mungkin, tetapi sekiranya sesiapa sahaja yang menonton ketika ini pernah atau mungkin akan melalui kerjaya yang sama. Pada ketika itu, apa yang Daniel ikhtiarkan sendiri ketika melalui kegelapan tersebut? Ada baca doa apa-apa ke? Ada yang awak berdoa apa-apa ke? Waktu dalam kegelapan tu, saya memang ada baca doa ayat kursi, dan dalam phone saya pun ada surah-surah saya pasang. Okay. Just saya tak adalah terfikir nak azan waktu tu tau. Macam kita pun sekarang kita dalam movie ada cakap azan lah bro kan. Saya tak azan, tapi memang realiti waktu tu saya tak terfikir pun nak azan. Mungkin kerana ketakutan lah. Tapi saya difahamkan kerana terdengar azan. Itulah dia saat anda dapat keluar daripada. So saya sebelum saya dengar azan tu, saya punya hope yang terakhir adalah ketika saya nampak saya nampak ke apa ke saya tak tahu, ada kereta polis kat belakang. Dan itulah harapan saya pun. Lega betul nampak abang polis lah. Yes, dalam kegelapan tu, itulah kereta polis yang ada. Kereta Honda Civic tu. Dan saya panggil sekuat hati, kereta tu jalan je. Kali kedua dia patah balik pun, saya panggil sekuat hati. Tuhan je lah tahu. Ada horn kereta ke? Okey, horn kereta tak boleh. Sebab kereta waktu tu, macam kereta tu tak berfungsi langsung. Tak boleh horn dan saya hidup enjin pun tak boleh. So memang macam kereta tu mati sepenuhnya. Dan saya panggil polis tu, dan polis tu memang gerak. Waktu tu saya rasa sangat macam hopeless lah, macam apa nak jadi-jadilah waktu tu. Saya macam biarlah apa nak jadi-jadilah. Hari ni hari pertama, esok mungkin ada lagi, esok lusa. And saya macam biarlah nak jadi apa jadilah, biarlah kan. Satu perkongsian yang bukan selalu kita bawa di MHI di pagi ini ya. Seakan tersekat dalam masa yang dibekukan ataupun frozen time. Tapi apa yang kita dapat lihat di sini, terdengarnya laungan azan tersebut yang membantu Daniel untuk sedar semula dan sebagainya. Mungkin satu peringatan kepada kita kalau berdepan dengan situasi seperti ini, seakan ini, mungkin kita laungkan azan sendiri. Saya pula lebih kepada pemikiran secara saintifik. Jadi saya sebagai tak tahulah, anak-anak saya panggil saya polis pencen. Jangan terfikir pula mungkin kita boleh cari CCTV, kita boleh tengok kereta dia pergi mana dan sebagainya. Mungkin kita akan susulkan penyiasatan ini. Tapi setakat ini kita nak ucapkan alhamdulillah sihat dan pulih seperti biasa. Semoga terus pulih sedia kala
Nah, kalau takut gelap, peluk isteri nak. Okey. Terima kasih Sidi Tamish.